Dan insya-Allah hari ini kita teruskan dengan tajuk keutamaan 10 hari bulan 10 hari bulan Zulhijjah. Iaitu dari kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Muka surat 449. Jadi dalam Islam iaitu ada hari-hari tertentu yang mempunyai kelebihan lebih daripada hari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalata ala al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbih wa thawabi maghfirati wa ridwani wa husna khatimah 'inda al maut wa raf'i darajat fil jannah wa murafaqati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibtigha'a syafa'ati yawm al qiyamah ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyyah salih shamil khairat ad-dunya wal akhirah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT di atas segala kurniaan nikmat taufik hidayah Allah sehingga kita dapat berkumpul dan meneruskan pengajian dalam kuliah-kuliah duha di sini. Dan insya-Allah hari ini kita teruskan dengan tajuk keutamaan 10 hari bulan 10 hari bulan Zulhijjah. Iaitu dari kitab Mendidik Hati Mendekati Ilahi. Muka surat 449. Jadi dalam Islam iaitu ada hari-hari tertentu yang mempunyai kelebihan lebih daripada hari yang lain. Ada malam saja, malam yang lebih hebat daripada malam yang lain. Ada yang bulan lebih hebat daripada bulan yang lain seperti kita tahu Ramadan. Ada yang waktu ni lebih hebat daripada waktu yang lain. Hebat tu dari sudut kelebihannya, rahmat Allah Ta'ala yang banyak turun pada waktu tersebut. Seperti kalau waktu ni Nabi sebut pada hari Jumaat, contohnya hari Jumaat ada satu waktu yang sangat mustajab doa. Kalau kena doa kita pada waktu tu, terus Allah makbul dan tidak ada lagi tapisan-tapisan. Bila waktu tu Allah rahsiakan. Satu hari Jumaat tapi rahsia pukul berapa, bila, kan? Tak disebut secara khusus malam Jumaat ke, lepas maghrib ke, lepas isyak ke, lepas subuh ke, wallahu alam. Allah rahsiakan supaya hikmahnya kita guna banyak waktu buat ibadah dan doa yang banyak pada hari Jumaat. Mungkin salah satu daripada doa kita tu kena pada waktu tersebut, mustajab doa itu pada waktu. Itu yang bentuk mingguan, dan ada waktu yang bentuk harian seperti tengah malam. Yang dalam hadis Allah Ta'ala sebut, aku turun pada tengah malam ke langit dunia mencari siapa yang istighfar mafhum daripada hadis tersebut. Okey, ada yang kita sebut tadi hari lebih daripada hari yang lain. Dalam bentuk tahunan, ada bentuk bulanan. Yang bentuk bulanan hari putih. Dan dalam bentuk mingguan hari Jumaat. Dan malam Lailatul Qadar. Ada pula yang bentuk kumpulan hari. Kumpulan hari. Dia bukan satu hari tapi kumpulan. Kumpulan hari yang terbaik dalam sepanjang tahun adalah 10 terawal Zulhijjah. Yang kita nak sebut di sini. 10 terawal Zulhijjah. Maksudnya 1 sampai 10 hari bulan Zulhijjah. Yang akan kita tempuh lah ni, kita dah masuk Zulqaidah ni. Jadi beberapa hari lagi dah masuk 1 Zulhijjah nanti. Itu hari yang termulia, kumpulan hari yang termulia, lebih mulia daripada segala-gala kumpulan hari yang lain. Malah sebahagian para ulama menganggap 10 terawal Zulhijjah ni
adalah lebih baik daripada 10 terakhir Ramadan. Lebih mulia daripada 10 terakhir Ramadan. Itu khilaf di kalangan sebagian pendapat saya kata tadi. Kita tengok apa disebutkan di sini. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari yang disukai oleh Allah melebihi daripada 10 hari daripada bulan terawal bulan Zulhijjah, 10 terawal Zulhijjah. Itu ada hadis Nabi SAW sebut tentang kemuliaan 10 terawal Zulhijjah. Sehingga dalam hadis sabda Nabi sebut, riwayat Imam Muslim, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah. Tidak ada hari-hari, kumpulan hari yang kalau kita beramal salih padanya, amalan tersebut sangat dicintai oleh Allah Ta'ala pada hari itu, melebihi hari 10 ini. Apabila 10 ini yang dimaksudkan adalah 10 terawal Zulhijjah. Para sahabat tanya, bagaimana kalau jihad di jalan Allah di luar daripada 10 terawal Zulhijjah? Adakah jihad itu lebih baik ataupun amalan yang bukan jihad di 10 terawal lebih baik? Mana lebih baik? Comparison antara dua tu. Qala, Nabi kata, walal jihad fi sabilillah. Tak, tetap amalan kita dalam 10 terawal lebih besar fadilatnya, lebih dicintai oleh Allah melebihi daripada jihad jalan Allah di luar daripada 10 ni. Oh, hebat, Masya Allah. Amalan apa? Nanti kita akan cerita amalan apa. Jadi walal jihad, kata Nabi, dak, jihad tu pun di luar daripada 10 terawal takkan boleh menandingi kemuliaan, kehebatan, fadilat besar 10 terawal, amalan 10 terawal. Kecuali, kata Nabi, kecualilah kalau dia jihad di luar daripada 10 terawal ni, dia jihad badannya, hartanya, pergi tak balik, syahid. Itu memang hebatlah, kan? Kalau pergi syahid terus, maka itu lebih mulia, kata Nabi SAW. Ini antara kelebihan, dan banyak lagi lah hadis-hadis yang berkaitan dengan kemuliaan 10 terawal Zulhijjah. Antaranya lagi daripada ayat Quran. Mana ayat Quran? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr walayalin ashr. Allah bersumpah demi waktu fajar ini. Apa dia waktu fajar ini? Adalah fajar 10 Zulhijjah. Fajar 10, bukan 10 terawal. Hari 10 tu hari raya lah, raya korban kita tu. Tu satu hari. Walayalin ashr. Allah ulang sekali lagi, termasuk yang 10 tadi, dan demi hari-hari, malam-malam yang 10 itu, iaitu 1 sampai 10. Jadi 10 tu ada 2 kali. 10 bulan tu ada 2 kali, kan? Wal fajri 10 bulan dah. Walayalin ashrin 10 malam, termasuk yang 10 hari bulan juga. Jadi 10 tu hebat lagi. Dalam 10 hari yang terawal, tarikh 10 bulan, hari raya tu lagi hebat daripada 1, 2, 3, 4 sampai 9. Tapi kalau kumpulan 1 sampai 10 tu memang dah terhebat, termulia, melebihi daripada kemuliaan kumpulan hari yang lain. Lebih-lebih lagi kita kata tarikh 10 hari bulan, hari raya Aidil Adha. Memang para ulama mengatakan mana lebih afdal, lebih mulia, hari raya Aidil Adha dengan hari raya Aidil Fitri. Sudah tentu hari raya Aidil Adha. Kita yang pandang kecil, hari haji tak apalah, tak baliklah haji, kan? Tapi sebenarnya dia lebih hebat, fadilatnya lebih besar daripada Syawal, 1 Syawal tu. Kita yang 1 Syawal tu punya besarkan 1 Syawal sampai telajak 30 hari tak cukup, extend 10 hari pula, 40 hari Syawal, kan? Tak apalah, tak ada masalah pun, taklah berdosa. Tapi kita tetap kena muliakan hari 10 kerana kemuliaannya lebih besar berbanding Syawal, berbanding hari yang lain. Dia termasuk dalam 10 kumpulan hari yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Okey, bagaimana jika dibandingkan dengan jihad jalan Allah? Ni hadis yang saya baca tadi. Jihad di jalan Allah tidak dapat mengimbangi kelebihan 10 tu, kecuali orang yang berjihad di jalan Allah
dengan mengorbankan jiwa, hartanya, lalu tidak kembali lagi. Syahid tadi lah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahawa ada seorang pemuda yang bekerja sebagai penyanyi. Jika datang bulan Zulhijjah, dia sentiasa melaksanakan puasa. Hal ini sampai kepada Rasulullah SAW. Baginda lantas memanggilnya dan bertanya, "Hai anak muda, apa yang mendorongmu untuk berpuasa?" Pemuda itu menjawab, "Ya Rasulullah SAW, tidaklah saya berpuasa kecuali kerana hari-hari itu adalah hari-hari syiar Islam dan hari-hari orang yang melaksanakan ibadah haji. Saya sangat berharap Allah mengikut sertakan saya dalam doa-doa mereka." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Hai anak muda, setiap hari yang kamu gunakan untuk berpuasa, nilainya sama dengan 100 hamba, 100 unta dan 100 kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Ketika puasamu sampai pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, nilainya sama dengan 1000 hamba, 1000 ekor unta dan 1000 ekor kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Lalu, jika puasamu sampai pada hari Arafah 9 Zulhijjah, nilainya sama dengan 2000 hamba, 2000 ekor unta dan 2000 ekor kuda yang digunakan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla." Masya-Allah. Walaupun hadis itu termasuk hadis daif, 1000 ganda, 1000 ganda dan sebagainya, tetapi tetap hebat. Fadilatnya sangat besar. Lebih lagi, jadi bulan Zulhijjah ni, daripada 8 hari bulan tu ada nama-nama. Hari itu ada nama. Bukan hari, nama hari Ahad Isnin tu tak. Tarikh tu ada panggilan dia. Yang pertama, hari Tarwiyah. Bila tadi? 8 Zulhijjah. Ini selalu digunakan kalau kita pergi haji lah. Tapi kalau kita tak pergi haji, jarang kita panggil hari Tarwiyah. Orang haji sangat menggunakan, kadang-kadang dia isytiharkan pada hari Tarwiyah akan bergerak ke Arafah. Kalau pergi haji kan, dia akan 8 bulan mereka akan bergerak ke Arafah. Tetapi sunnah Nabi, hari Tarwiyah 8 hari bulan Zulhijjah, Nabi pergi ke Mina, tidur situ 1 malam. Kenapa tabung haji tak buat? Itu sunnah Nabi kerana pengurusan. Yang pertama, kemah di Mina belum siap, belum ready untuk kedatangan tetamu. Tak ada lampu lagi mungkin, air tak siap lagi. Kan? Dia orang ni memang last minute kerja dia. Jadi tak ready. Kalau nak pergi juga, pergi ala kadar lah, maksudnya tak. Mungkin tak ada lampu, mungkin tak ada air, kita prepare sendiri. Yang kedua, pergerakan tu. Maksudnya tak buat sebab pergerakan banyak sangat, sukar. Bas berjuta-juta, orang berjuta, dululah zaman dulu. 3 juta jemaah. Nak urus pergi Mina, lepas tu esoknya nak pergi Arafah. Walaupun dekat je Mina dengan Arafah, lebih kurang berapa kilometer je. Tapi bila dah berjuta macam tu, dia jam tak sampai masuk Arafah nanti. Yang nak buat sunnah, terlepas pula yang fardu yang rukun, iaitu wukuf Arafah. Boleh jadi. Maka akhirnya para jemaah haji, kebanyakan negara buat keputusan tak buat hari Tarwiyah. Terus pergi ke Arafah. 8 bulan duduk di Arafah, ready untuk dapatkan rukun yang kedua, iaitu wukuf di Arafah. Itu lagi penting. Tapi dalam grup kecil-kecil, dulu saya bawa, memang kita buat grup kecil siapa yang nak. Tapi kita pilih juga orang yang badan sihat lah. Kalau yang sakit tu kita tak nak bawa. Sebab sana tak ready, hospitalnya apa segalanya. Sebab di Mina tu dia ready sejak daripada 11 tu barulah 10, malam 10 tu barulah boleh masuk. Dia orang memang buat last minute punya kerja. Jadi kalau kita pergi grup kecil itu, terutama kadang-kadang kita buat package, pergi duduk di Aziziyah. Aziziyah tu sebelah Mina. Boleh, kita jom jalan kaki pergi duduk di Mina pada hari Tarwiyah 8 hari bulan. Besok subuh kita balik ke hotel di Aziziyah, terus naik bas ke Arafah. Itu memang sempat.
Kalau grup kecil, kalau memang banyak macam tabung haji, dia tak boleh buat. Beribu, berpuluh-puluh ribu, belas ribu yang payah nak buat pengurusan. Okey, kita nak sebutnya 8 bulan tu namanya hari tarwiyah. Hari tarwiyah. Sepatutnya tadi kita sebut sunnah Nabi bermalam di situ, di Mina. Dan 9 bulan dinamakan hari Arafah. Hari Arafah ataupun hari wukuf. Kadang sebut hari wukuf. Hari Arafah iaitu 9 Zulhijjah. 10 hari raya lah, hari Aid, hari Adha, hari raya Aidil Adha, kita sebut hari korban. 11, 12 dan 13, 3 hari itu dinamakan hari Tashriq. Hari Tashriq itu nama-nama pada tarikh-tarikh tersebut. Jadi bagi orang yang tak melakukan ibadah haji, sangat dianjurkan berpuasa dalam 10 hari itu. Amalan yang terbaik apa kita nak buat? Kalau boleh kita penuhkan dengan puasa. Tapi puasa 1 sampai 9 je lah. Hari 10 hari raya. 1 sampai 9. Disebutkan tadi lah 8 bulan sekian fadilatnya puasa. 9 bulan lagi hebat hari Arafah, yang dalam hadis sahih Nabi sebut diampun 2 tahun punya dosa. 1 hari 9 je puasa, Allah ampun dosa kita setahun yang lampau dan setahun yang ada ini. Kan? Bukan tahun akan datang, tak. Kadang orang terjemah hadis Nabi setahun yang lampau dan setahun akan datang. Bukan akan datang. Setahun yang lepas dengan tahun ni. 2 tahun lah. Tahun ni pun dah kira penghujung. Maksudnya Zulhijjah tu kira bulan 12, bulan terakhir. Setahun yang lepas dan setahun yang ada sekarang ni. Kalau sekarang ni apa? 1443. Kalau terampun dosa dengan kita berpuasa pada hari Arafah, 1442 dan 1443 terampun dosa kita. Walaupun kata ulama itu dosa kecil. Tapi kalau kita bertaubat dalam tu pula termasuk dosa besarnya sekali. Modal kita puasa 1 hari pun, 1 hari je. Tapi kalau kita ambil daripada 1 bulan, 2 bulan sampai 9, Masya Allah lagi besar lah. Kan? Yang tadi 2 tahun tu hanya 9 bulan je. Adapun bagi orang yang buat haji, makruh hukumnya berpuasa pada 9 bulan. Sunat apa? Nak dapat keampunan 2 tahun? Tak. Engkau buat kerja haji. Utamakan kerja haji. Biar ada tenaga dengan makan, minum dan sebagainya. Jangan tak makan, tak minum pula hari Arafah tu. Hari yang perlu tenaga untuk kita beribadah pada hari Arafah. Maka tak digalakkan untuk berpuasa pada 9 bulan. 8 bulan nak puasa boleh, terpulang. Kalau dia belum pergi ke Arafah, belum mula kerja hajinya, boleh puasa. Kalau dah mula, elok jangan puasa. Utamakan tenaga untuk kerja haji. Tu kena kelebihan haji itu sangat besar lah. Jihad fisabilillah. Itu disebutkan dalam riwayat ini. Kalau puasa 8, Nabi sebut ganda 1000. Kalau puasa 9 Zulhijjah, maka gandanya 2000, Masya Allah. Okey, tarikh Zulhijjah dan tarikh hari raya kadang-kadang tak sama kita dengan Saudi. 10 bulan hari raya, ataupun 9 bulan hari wukuf, hari Arafah. Kita tengok Saudi kalau tahun ni dalam takwim lah, dalam hari Sabtu. Kan? Kebetulan tahun ni nampak tarikh kita sama. Dia Sabtu, kita pun Sabtu. Dia Zulhijjah 1 bulan, kita 1 Julai. 1 Julai sama dengan 1 Zulhijjah. 2 Julai, 2 Zulhijjah. Sampai 10, 9, hari Sabtu, 9 Julai juga. Sama, kebetulan. Katalah tak sama, macam mana jadi? Katalah di Saudi hari Ahad, contoh kata hari Ahad. 9 bulan hari Ahad. Jadual kita 9 bulan hari Sabtu. Ataupun hari Isnin. Lebih depannya. Dia hari Ahad, kita Isnin. Macam mana kita nak puasa hari wukuf? Kita nak ikut tarikh jadual kita ke hari Isnin, atau nak ikut Arafah kan? Hari Arafah. Arafah di Mekah. Tengoklah Mekah hari apa. Banyak orang cakap macam tu. Di Arafah, di Arafah di Mekah sana hari Ahad. Kita puasa hari Ahad, hari Arafah. Salah. Tak boleh. Sebab setiap tarikh kita kena ikut negara kita.
Hari Arafah hari wukuf di Mekah. Mana boleh kira hari wukuf kita di sini? Tak boleh kira macam tu. Kita namanya hari Arafah, walaupun tempat kita tidak ada Arafah, walaupun tempat kita tak ada wukuf, tetap kita kira 9 bulan. 9 bulan negara kita punya. Bukan 9 bulan negara lain. Seperti berlaku ni dengan Singapura kan, raya dia lewat sehari. Dia tetap ikut cara dia, ikut tarikh dia, kita ikut tarikh kita. Ya. Tak boleh ikut Arafah lah. Tak payah. Tak payah ikut Mekah, tak payah ikut Arafah, tak payah ikut orang haji sana. Dia beberapa bulan pun tetap 9 bulan, hari Ahad lah, Isnin lah. Kita hari kita. Ikut jadual kita. Sebab tu orang ura-ura tahun ni dia kata mungkin jadi haji akbar kot dia ubah jadi wukuf yang Sabtu tu jadi hari Jumaat. Tapi tak mungkin buat macam tu lah. Dia orang pun bergantung pada takwim dia, bukan dia pandai-pandai main ubah tarikh. Dia pun bergantung pada anak bulan dan sebagainya. Kita yakin tentang demikian. Mungkin tak berlaku kot hari Jumaat, Allah alam lah, tengok keadaan. Okey, kita terus pada kitab. Selanjutnya baginda bersabda bahawa puasa pada hari Arafah nilainya sama dengan puasa 2 tahun dari sudut pahala ganjarannya. Para mufassir berpendapat ketika menafsirkan ayat wa wa'adna Musa 30 lailatan, kami telah menjanjikan kepada Musa 30 hari, lalu kami menyempurnakannya 10 hari lagi, tambah 10 jadi 40. Itu Nabi Musa munajat di Tur Saina, Jabal Musa, di atas puncak bukit Jabal Musa tu yang berada di semenanjung Sinai Mesir. Ni orang nak buka ni, kalau ada peluang pergilah jalan di sana kan. Tapi letih lah, nak kena panjat naik atas kan. Jabal Musa, peristiwa Nabi Muhammad pun melawat di situ, ziarah di situ. Bila? Dalam peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi singgah di tempat Nabi Musa munajat ni, puncak bukit Jabal Musa tu. Dan Nabi sembahyang sunat 2 rakaat di tempat tersebut. Okey. 40 hari ni apa dia? Yang dimaksudkan 10 hari yang pada ayat tersebut adalah 10 Zulhijjah. Jadi tafsiran ini mengatakan mulanya janji 30, iaitu bulan Zulqa'dah 1 sampai 30 Zulqa'dah. Itu Allah suruh tambah lagi 10 tu dah termasuk 1 Zulhijjah sehingga 10 Zulhijjah. Lengkap jumlah Nabi Musa munajat 40 hari. Walaupun dalam tafsir menceritakan sebab apa Allah tambah. Yang pertama, pandangan mengatakan tambah sebab kesalahan Nabi Musa yang terakhir. Nabi Musa pada 30 pertama tak boleh bersugi, tak boleh mandi, tak boleh apa, kena duduk zikir je. Jadi hari terakhir 30 tu Nabi Musa ingat dah tamat, dia pun sugi mulut. Bila sugi mulut, Allah Ta'ala tambah lagi 10 seolah denda kerana kamu langgar pantang larang 30 hari tu, hari terakhir. Jadi 40 hari. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua mengatakan tidak, bukan sebab tu. Sebab Allah nak suruh ambil fadilat 10 Zulhijjah yang terawal. Dah habis Zulqa'dah, tambah lagi 10 Zulhijjah kerana kemuliaannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa Allah Ta'ala telah memilih 4 hari, 4 bulan, 4 orang perempuan, 4 orang sedang mengiringi kumpulannya menuju syurga. 4 orang yang mengiringi kumpulannya menuju syurga, dan 4 orang yang merindui syurga. 4 hari yang dipilih oleh Allah ialah hari Jumaat, kerana dalamnya ada waktu dikabulkan doa. Kemuliaan hari Jumaat, sebenarnya kemuliaan hari Jumaat ni Allah offer pada semua umat untuk lebihkan Jumaat daripada hari-hari yang lain. Tapi zaman Nabi Musa AS, Nabi Musa mengadu, kaum dia minta, kami tak setuju hari Jumaat, kami nak hari Sabtu kan. Itu Allah perkenankan, jadilah hari Sabat dia orang tu, hari Sabtu, kemuliaan bagi kaum pengikut Nabi Musa AS. Offer pada Nabi Isa, kaum dia bantah, tak setuju lah, kami nak hari Ahad kan. Allah terima, tak apalah. Offer pada umat Nabi Muhammad SAW, maka diterima tanpa ada bantahan. Maka jadilah hari kemuliaan mingguan kita adalah hari Jumaat. Kerana dalamnya ada waktu dikabulkan doa. Siapa saja yang berdoa kepada Allah, baik mengenai urusan dunia atau akhirat, Allah pasti akan mengkabulkannya. Bila masa? Tak tahu. Rahsia Allah.
Dan dia tak tentu. Mungkin katalah Jumaat minggu ni Maghrib sampai Isyak, malam Jumaat. Jumaat minggu depan Isyak sampai ke pukul 10, contoh. Dia tak tetap Maghrib sampai Isyak je. Mungkin kena pula 2-3 minggu lagi pula waktu khutbah, waktu imam lepas semayang, waktu asar. Jadi bergerak dalam hari 24 jam hari Jumaat tersebut. Maka kita perbanyakkan guna, manfaatkan Jumaat tu dengan doa, zikir doa dan sebagainya. Tak sebisi doa kita tu duduk atas sejadah. Tak boleh nak buat kerja tu, buat kerja ni so atas sejadah je. Tak, sambil jalan, sambil buat kereta, sambil nak pergi pasar, doa. Kalau kena waktu mustajab, pasti makbul. Yang kedua, hari Arafah. Pada hari itu Allah berfirman pada malaikat yang bermaksud, lihatlah hamba-hambaku yang datang dari bagai penjuru dunia dengan berlumuran debu. Mereka telah menafkahkan hartanya, meletihkan badannya. Saksikanlah bahawa aku telah mengampuni dosa mereka. Itu dinamakan syiar haji. Lambang Allah terima haji. Lambang apa? Nampak kusut masai, rambut tak boleh sikat. Kan? Berjanggut berjambang dah 10 hari, berapa hari tak cukur ni. Nampak serabut kan? Kusut masai dan berabuk. Kita ni nak duduk, tak nak ada habuk, tak nak pakai sayang kain ihramnya. Biar duduklah atas pasir tu. Biarlah berabuk tu. Itu lambang kebanggaan Allah. Tengok hamba aku datang berabuk, berkusut masai, aku ampun dosa. Ni tak smartnya pergi haji kan. Duduk VIP contohnya, bersih je. Habuk tak nak, kena lap. Apa ni, sediakan tempat saya berhabuk ni. Dan Masya Allah. Kan? Jadi sebab tu kita jangan kisah sangat. Jalan pasir, tak nak, kena tahun depan kena letak kapet di sini. Jalan laluan tu, kemah hebat ni VIP kan, letak kapet. Laluan daripada bas nak pergi kemah tu, nak pergi bumbung kemah tu, kena ada kapet. Tak mau pijak pasir habuk kan. Ini kita risau. Tak ada langsung lambang Ash'ath Aghbar. Ash'ath nampak serabut, Aghbar berabuk. Biar ada lambang tu sikit kan, supaya jadi kebanggaan Allah Ta'ala. Ni syiar, lambang haji yang diterima oleh Allah Ta'ala kan. Letih, memang letih. Tambah hari Arafah, kita tak ada masa untuk rehat. Sebab tu kita tabung haji keluarkan perkeliling. Ni cerita saya pengalaman dululah kan. Tahun ni kita tak tahu macam mana dia orang buat. Jadi perkeliling, jangan buat qiyamul lail berjemaah pada malam 8 dan 9. Jangan buat bentuk berjemaah macam kita ada buat malam Ramadan kan. Jangan. Nak buat, serah individu. Dia nak buat, dia bangun buat sendiri. Sebab kita nak bagi orang rehat. Mungkin kalau kita guna mikrofon, subhanallah, alhamdulillah, berzikir kuat-kuat, malam tu ada nak rehat sebab tenaga nak guna ni. Nanti sebelum zuhur dah ready duduk sampai ke maghrib. Waktu tu berdoa, berzikir 9 bulan. Dan malam pula lepas maghrib tak tidur, tak rehat, tak ada rehat ni. Daripada pukul 11, azan pukul 12 contoh. Pukul 11 dah ready, duduk tunggu. Sampai ke petang maghrib, sembahyang maghrib, ready naik bas pula nak pergi Muzdalifah. Tu sesak macam mana pula sampai Muzdalifah. Tak tidur pula sampai tengah malam, naik bas lagi pergi Mina. Jadi banyak tenaga kita yang tak ada masa untuk rehat. Jadi itu meletihkan. Letih itulah kebanggaan. Allah bangga, kita pun bangga, para malaikat pun bangga. Tengok hamba aku letih-letih, datang angkat beg dan sebagainya. Kan? Ni tak bila kita banyak merungut, itu yang risaunya. Bila masuk, dah lah letih, kita letih tau, nak suruh angkat beg lagi, datang-datang kemah macam ni, tak habuk, bopek. Kan? Bimbang. Mulut tu membatalkan kita punya pahala. Mulut tu Allah nak bangga ni, kau letih sampai berabuk pula kan, ni kebanggaan, tapi kau komplain pula. Jadi seolah tak nak keampunan Allah, tak nak kebanggaan daripada Allah, kau tak nak. Jadi kita memang letih. Jangan kata jemaah letih, petugas lagi lah. Waktu jemaah tidur, petugas tak tidur. Dia pergi tengok kemah apa semua, ready esok bas macam mana, call bas, okey sampai berlari. Tapi tu saya memang kerja petugas haji ni penat, letih sangat, tapi seronok.
Happy. Masya Allah, Allah bagi tenaga masa zaman dulu lah. Tahun ni tak dapat pergilah saya. InsyaAllah tahun-tahun akan datang lah pula. Dan Allah buka peluang untuk berkhidmat pada jemaah haji. Itu satu kebanggaan kita, keseronokan kita. Okey, itu hari Arafah. Allah bangga tengok hamba aku demikian. Penat, lelah dan sebagainya. Sebab tu buat haji ifrad lebih baik lebih banyak fadilatnya daripada haji tamattu'. Haji ifrad sebab ihram dia lama. Bila ihram lama, rambut lagi lah berserabut. Pakaian selai tu je. Sepanjang orang lain pakai baju biasa, dia dengan bajet pakaian ihram, kan. Jadi itu lebih mulia daripada, lebih hebat fadilatnya, ganjarannya daripada hari haji tamattu', insya-Allah. Ustaz kita dah sampai dah, insya-Allah. Hari yang ketiga, hari Aidul Adha. Pada hari ini seorang hamba berkorban pada Allah Taala. Setiap titik darah dari haiwan korban yang disembelihkannya adalah penghapus dosa-dosa. Jadi sunnah kita pada hari korban, memang terbaiknya kalau dapat kita tengok binatang yang nak disembelih, binatang kita punya, bahagian nama kita di situ, dan tengok sembelihan. Kerana Nabi suruh Fatimah, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, pergi tengok sembelihan. Kenapa? Kerana kena timbul kebanggaan, keseronokan bila dapat jaminan dosa kita diampun. Mana jaminannya? Jaminan darah tu bila dah keluar, sebelum sampai tanah, Allah dah padam dosa. Darah sebelum nitik ke tanah, berapa saatnya sebelum tu, Allah dah padam cepat-cepatnya dosa kita. Tapi jaga keikhlasan dalam korban. Bukan untuk kebanggaan korban. Kerana Allah Ta'ala sebut lan yanalallaha luhumuha, tak sampai pun daging korban tu pada Allah, tak sampai pun. Wala dima'uha, darah tak sampai pun pada Allah, darah korban tu. Yang tu Allah tak nilai sangat. Penilaian yang paling penting Allah Ta'ala, walakin yanaluhu taqwa. Penilaian yang paling penting adalah natijah daripada kamu lakukan korban, iaitu ketakwaan. Meningkat tak ketakwaan? Korban banyak, tapi hidup macam tu juga, semayang tak ke mana, kan? Amalan tak buat, tak takut hukum Allah, langgar serupa je, maka korban berapa puluh ekor pun tak ada nilai si Allah Ta'ala. Tapi kalau dengan korban yang walaupun satu bahagian, kan, satu bahagian, tapi ikhlasnya Masya Allah, maka itu menjadi bahan besar, ganjaran yang besar dan pengampunan dosa yang banyak. Korban ni dituntut. Saya buat teruskan apa yang saya buat, itu korban di Mekah, hantar ke kawan di sana. Siapa yang berminat bolehlah kontak untuk kita buat korban di Mekah. Jadi memanglah kita kata tadi, eloknya korban depan mata kita, kan? Tapi dari sudut korban di tempat lain ada kelebihan-kelebihan yang lain. Antaranya kalau di Mekah ni digandakan pada 100,000 kali ganda sudut amalan kita di sana. Sebab tanah Mekah. Terpulang nak buat di mana, yang penting buat. Dituntut, hukum dia sunat muakkad kifayah. Sunat muakkadah kifayah. Apa dia kifayah? Iaitu dituntut bukan atas individu. Korban bukan dituntut atas individu, dituntut atas satu family. Seolah kita kata satu bumbung rumah lah, satu rumah tu ada berapa orang, cukuplah buat satu bahagian korban, sekurang-kurangnya, kan? Macam apalah, buat apa, 30 ekor ke, kan? Tak cukup juga 30, kan? Nak berapa ramai orang karya sini, tak, maksudnya tak cukup lagi, masih ada yang tak buat korban. Kalau boleh setiap bumbung rumah Muslim mesti ada satu bahagian korban. Walaupun ada 10 orang dalam rumah tu, cukup memadai. Tapi nak lebih, ahsan, lebih baik. Nak buat sampai berapa ekor, silakan. Tapi sekurang-kurang dituntut satu bahagian sahaja. Kalau lembu, unta, boleh buat 7 bahagian. Kalau seekor kambing, satu bahagian lah seekor tu. Dituntut. Sehingga kalau orang yang tak endah dengan ibadah korban, bayangkan Nabi halau orang tu, seolah halau lah, jangan datang masjid. Fala yaqrabanna musallana hadha. Siapa yang ada kelebihan nak buat korban tapi masih tak nak buat, maka Nabi kata jangan sekali-kali dia datang. Fala yaqrabanna, tu ada takkid di situ, jangan sekali-kali kamu datang. Jangan dia datang mai tempat kami sembahyang ni. Pergi, kalau bahasa kita kata, berambus engkau dari sini. Tu kasar sikit lah, kan. Berambus, jangan datang surau, jangan datang masjid. Wih, di akhirat kita nak Nabi alu-alu kedatangan kita dapat syafaat. Di dunia nak kena halau. Kalau halau kat dunia, di akhirat lagi lah bahaya.
Maka jangan kita biarkan kita dihalau daripada tempat yang Nabi sayang, iaitu rumah Allah. Lakukan ibadah korban. Kadang-kadang kita kata dah buat dah korban tahun lepas. Tak, korban bukan amalan semua hidup. Macam akikah semua hidup sekali. Orang salah faham, korban setiap tahun. Seperti semayang setiap hari. Setiap tahun ada kemampuan buat. Dulu anak ni tak kahwin lagi, duduk dalam rumah mak. Okey, satu bahagian. Sekarang dia dah pindah, duduk rumah lain, dia kahwin, duduk rumah lain. Dia satu bahagian, yang mak punya ni satu bahagian. Sekurang-kurang. Sebab dia dah duduk rumah lain, family lain lah dia. Jadi kalau kita ada anak-anak yang dah kahwin, galakkan dia orang, suruh dia orang buat korban. Korban yang satu bahagian, satu family, satu rumah. Itu hari Aidil Adha, hari yang kelebihan yang ketiga, iaitu pada hari ini seorang hamba berkorban kerana Allah. Tapi yang penting jaga niat kita. Keikhlasan buat korban tu bukan nak bagi makan daging. Halang-halang kita hari raya nak makan daging, buat korban je lah sebab kita boleh makan daging. Jangan niat macam tu. Niat buat korban kerana perintah Allah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab makan daging tak makan daging tu kemudian. Bukan tujuan korban nak makan daging. Kampung ni tak buat langsung, saya nak buatlah seekor bagi sedekah daging kat orang. Bukan tujuan kita yang tu. Tujuan kita melaksanakan perintah Allah, sunnah Nabi SAW. Lepas itu daging gimana kita edarkan, kita sedekah dan sebagainya. Bukan tujuan nak bagi daging. Ini yang letak tujuan tu. Kerana Allah tu lebih dahulu. Setiap titik darah dari haiwan korban yang disembelihkan adalah penghapuskan dosanya. Hari yang keempat daripada hari-hari yang mempunyai kelebihan, iaitu hari Aidul Fitri. Ketika kaum muslim berpuasa pada bulan Ramadan lalu keluar untuk melaksanakan solat pada Aidul Fitri, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada para malaikat yang bermaksud, setiap orang yang beramal pasti mengharapkan balasan. Hamba-hambaku telah berpuasa selama bulan Ramadan lalu keluar pada hari Aidul Fitri dengan mengharapkan pahala. Oleh kerana itu saksikanlah bahawa aku telah mengampuni dosa mereka. Itu pada hari Aidul Fitri. Lalu para malaikat berseru, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pulanglah kerana Allah telah menggantikan keburukan kamu dengan kebaikan. Hari Aidul Fitri. Pulanglah. Maksud Aid itu kembalilah pada fitrah bersih daripada dosa. Maka banggalah kamu, tahniahlah kamu dah kembali pada fitrah, seolah macam bayi baru lahir, tak ada dosa langsung. Malaikat ucap tahniah kepada umat yang berjaya melalui bulan Ramadan dengan jayanya. Ada juga umat ataupun orang yang tak dapat kelebihan anugerah ini kerana dia menjalani Ramadan dengan benda yang tak sepatutnya. Sepatutnya bila Ramadan, proses untuk kita basuh, kita buang kotoran-kotoran dosa-dosa, tapi dia dalam bulan Ramadan duk tambah lagi dosa. Mulutnya menambah lagi dosa, mata menambah lagi, telinga menambah lagi. Patut buang-buang tapi dia tambah-tambah. Sehingga ada keluar Ramadan, dosa yang sebelum Ramadan duk ada, yang dalam Ramadan menambah pula. Maka ini disebutkan ba'uda ar-rahmatillah. Malaikat doakan semoga dijauhkan daripada rahmat Allah orang yang lalu Ramadan, keluar Ramadan dosa masih banyak, tak terampun pun. Masya Allah, nak mengampuni dosa kita memadai berapa saat je dalam bulan Ramadan. Satu hari Ramadan pun memadai untuk jadi pengampunan dosa kita yang lampau. Kerana proses kita duduk diam hari, di siang hari berzikir, datang masjid, walaupun tak istighfar, malaikat tolong istighfarkan kepada orang yang sedang berpuasa. Malaikat istighfarkan untuk orang yang berbuka puasa. Tu kalau jaga hak puasa, Masya Allah, tu dah cukup pengampunan dosa. Tapi orang ni tak jaga hak puasa. Hak matanya patut bersih daripada dosa, tapi dia tetap terlibat dengan dosa lagi, na'udzubillah. Lepas tu kurangkanlah pergerakan kita pada tempat yang boleh menambah dosa. Itu hari Aidil Fitri. Lalu para malaikat berseru, wahai umat Muhammad, pulanglah kerana Allah telah menggantikan keburukan kamu dengan kebaikan. Iaitu 4 hari. Yang 4 bulan pula yang punya kelebihan. 4 bulan yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah bulan Rajab, iaitu bulan haram. Bulan haram, bulan yang sangat dihormati. Kita ingat haram ni tak baik kan?
Dah benda ni haram, yang ni haram, tak baik. Bulan haram maksudnya bulan yang sangat dihormati. Haram, hurmah, yang sangat dihormati. Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 3 yang berturutan daripada Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, itu berturutan. Dan 1 yang berpisah iaitu Rajab, bulan Rajab. Jadi bulan yang haram ni juga ada kelebihan dia melebihi bulan-bulan yang lain. 4 wanita yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah Sayyidatina Maryam binti Imran, bonda kepada Sayyidina Nabi Isa alaihissalam. Khadijah binti Khuwailid, isteri pertama baginda Rasulullah SAW. Sayyidatina Asiyah binti Mujahim, isteri Fir'aun yang beriman pada Nabi Musa alaihissalam. Dan yang keempat, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. 4 wanita yang menjadi pilihan ahli syurga. 4 orang yang sedang mengiringi kumpulannya menuju syurga ialah Nabi Muhammad SAW yang mengiringi bangsa Arab, Salman Al-Farisi yang mengiringi bangsa Parsi yang beriman, Suhaib Ar-Rumi yang mengiringi bangsa Rum, dan Bilal yang mengiringi bangsa Habasyah. Dia sudut bangsanya, dia bawa bangsa dia, maka jadi ketua kabilah bangsa masing-masing. Suhaib Ar-Rumi orang Rum, bawalah orang Rum. Salman orang Iran, Parsi, dia bawa orang Parsi yang beriman, yang sah, dimasukkan dalam syurga. Begitu Bilal bangsa Habasyah, Habsyi, Ethiopia. Dia bersama dengan kumpulannya. Sementara 4 orang yang merindui syurga adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhah, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi, Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhum ajma'in. Ini antara pemuda-pemuda yang hebat daripada awalnya mereka berjuang untuk Rasulullah SAW. Sayyidina Ali kita kenal. Ammar bin Yasir, ayahandanya antara syahid, mak dia syahid pertama dalam Islam, Sumayyah. Dan Yasir, bagaimana mereka pertahankan iman sehingga dibunuh dengan keadaan yang sangat sadis. Hancur badan dia, terputus badannya. Tapi Ammar bin Yasir, Masya Allah, teruskan pendirian. Kalau kita nak ikutlah, payah orang nak diugut bunuh macam tu, kebanyakannya akan bertukar, akan lari, tak jaga iman. Tapi dia tetap mati-matilah, susah-susahlah, diseksa-diseksalah, yang penting iman. Kan? Ini contoh yang sangat mulia, satu family-nya bersama dengan Rasulullah SAW. Salman Al-Farisi, Masya Allah, pemuda yang mencari-cari kebenaran daripada agama yang macam-macam, daripada Majusi, Kristian, apa segalanya. Dia cari kebenaran Nabi Muhammad SAW sehingga dia jumpa dan dia meluk Islam. Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu, antara pejuang mujahid yang sangat hebat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, Allah akan memberikan pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ayyub alaihissalam atas kesabarannya menanggung ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, kesabaran Nabi Ayyub, tak ada manusia yang sangat kuat sabarnya melebihi Nabi Ayyub alaihissalam. Bayangkan sabarnya apa? Nabi Ayyub orang kaya, harta, tanah, unta banyak, anak pun banyak, kan? Sehingga Allah satu-satu uji dia. Datang api terbakar rumah, terbakar tanah, hancur lebur semua, harta benda dia habis, anak dia mati, tinggallah suami isteri berdua, dan akhirnya kena penyakit pula. Ya Allah, segala hilang. Yang baki pada zaman dia kena ujian adalah lidah dengan hati dia. Maksud itu yang masih sihat, masih berfungsi, yang dia minta supaya ini jangan rosakkan ya Allah, supaya lidahku boleh berzikir nama Engkau lagi. Mata buta, dah buta, jadi buta, kena penyakit. Lidah jangan bagi sakit ya Allah, biar aku boleh zikir, kan? Hati, supaya aku boleh berfikir kebesaran Engkau, ingat pada kebesaran Engkau ya Allah, keagunganmu ya Allah. Itu yang masih sihat. Yang lain kena penyakit belaka, sampai Allah kembalikan balik. Bila dia mandi, air perigi, air yang keluar daripada bumi, sihat. Maka datang balik kekayaan atas berkat kesabaran yang sangat hebat. Dia masih berzikir pada Allah, masih tak merungut dengan apa yang dah hilang. Kalau kita habis dah, hancur, na'udzubillah, kan? Itu tak mampu kita menghadapi kesabaran tu. Tapi dengan satu hari yang Allah sediakan untuk kita, puasa pada hari Tarwiyah, berapa bulan tadi? 8 hari bulan Zulhijjah.
Puasa satu hari tu, Masya Allah, pahalanya macam pahala kesabaran Nabi Ayub AS. Walaupun hadis ni mungkin tergolong dalam golongan hadis dhaif, tapi dia sudut fadilat, fadail amal, jadi dorongan untuk kita beramal. Kalau satu hari tu, apatah lagi kalau kita ambil daripada 1 hari bulan sampai 9 bulan puasa full day. Sebab kita sebut tadi, amalan pada 10 terawal semuanya lebih hebat daripada jihad jalan Allah Ta'ala. Lebih hebat daripada jihad jalan Allah Ta'ala. Amalan apa? Amalan apa yang terbanyak yang mampu kita buat? Kalau kita berzikir tak mampu 12 jam, 11 jam, 10 jam, tak larat kita nak berzikir 10 jam. Kan? Tak ada amalan ni kecuali puasa. Puasa 10 jam tu dikira kita beribadah pada Allah Ta'ala. Tambah pula dalam masa puasa tu ada zikir, ada Quran, ada itu pengajian dan sebagainya, berganda-ganda. Barang siapa berpuasa pada hari Tarwiyah, Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Ayub AS atas kesabarannya menanggung ujian Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan memberi pahala seperti yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Masya Allah. Dalam ayat yang lain, baginda bersabda, jika datang hari Arafah, Allah menyebarkan rahmatnya. Barang siapa minta pada Allah, baik urusan dunia dan akhirat, Allah akan berikannya. Jadi kalau kita yang tak pergi ke Arafah ni, orang di Arafah memanglah dapat kelebihan, Masya Allah. Pasti Allah ampun semua dosa mereka. Sehingga dalam satu cerita, baginda Nabi SAW pada hari Arafah berdoa minta ampun untuk dia, untuk umat, juga orang yang berada di Arafah. Jibril turun, bila Nabi menangis-nangis doa, Jibril turun beritahu Allah sedia ampun dosa semua tadi, kecuali dosa yang terlibat dengan hak orang lain. Dosa dia sendirian, okey, Allah padam. Tapi terlibat hak orang lain, Allah tak ampun yang tu. Yang tu dia kena settle dengan orang yang terlibat tadi ni. Mungkin dia pernah kutuk, fitnah, ambil barang hutang tak bayar, lari ke, yang tu Allah tak ampun dosanya. Itu Nabi bukan senang, bukan rasa okeylah tak apalah, tapi Nabi sedih. Ya Allah, tu bahagian besar tu dosa yang mengundang pada umatnya yang akan terhumban dalam neraka. Minta doa daripada Arafah, malam Muzdalifah, berjalan bergerak ke Muzdalifah, Nabi masih berdoa minta yang tu pun diampunkan juga kerana kemuliaan Arafah ni. Sampailah Jibril turun sekali lagi bagi tahu Allah sedia ampun walaupun dosa tadi ni. Gembira Nabi bila sampai di Masy'aril Haram, yang dinamakan masjid tu sampai sekarang ni Masjid Masy'aril Haram, yang berada dalam kawasan Muzdalifah. Dapat berita baik tersebut, gembiranya. Maka Allah ampun semua dosa. Jadi kalau itu hutang tak bayar, dah pergi Mekah berhutang, dah ampun dosa, tak bayar, dah hutang tetap bayar. Yang terampun dosa kerana lari tak bayar hutang. Hutang tetap balik kena bayar, tak bayar lekat balik dosanya. Kan contohnya. Ataupun kutuk orang tadi, memang Allah ampun dosa dia, tapi kena datang minta maaf. Kena datang minta maaf pada orang tu. Supaya dosa tu tak melekat semula. Ni dah padam dah, tapi balik tak minta maaf juga, tetap dengan bermusuhan, bergaduhan, dosa melekat balik. Apa nilai hajinya? Sedangkan haji mabrur, terampun dosa dan dia berubah menjadi lebih baik. Dalam riwayat yang lain disebut, Nabi sebut kepada sahabat Nabi Sayyidina Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, 3 perkara kalau kamu buat, Allah ampun dosa segala-galanya, seolah kamu bayi yang baru lahir, tak ada langsung cerita dosa. 3 perkara. Ketika Abu Amr nak masuk Islam, hari nak masuk Islam tu, dia minta syarat, aku nak masuk Islam tapi dengan syarat engkau jangan balas dendam, jangan hukum aku atas jahat-jahat aku dulu. Nabi kata 3 perkara, 3 perbuatan yang kalau kamu buat terpadam segala dosa. Yang pertama, masuk Islam, habis dosa tak ada langsung, macam dia baru lahir. Yang kedua, hijrah Mekah Madinah. Hijrah Mekah Madinah ni kita tak ada lah peluangnya, kan? Dah sebab Nabi sebut la hijrata ba'dal fatih, setelah bukaan kata Mekah tak perlu lagi hijrah. Dan yang ketiga, haji yang mabrur. Ni yang kita kena cari ni. Minta haji mabrur. Minta haji yang mabrur. Dan haji mabrur kalau kita nak bahas, ada tanda-tandanya, ada kesan-kesannya dan sebagainya. Iaitu bayi, seolah bayi yang baru lahir bersih daripada dosa. Sebab tu sunnah kita zaman dulu, saya ingat masa zaman budak-budak di kampung dulu,
kan. Kalau dapat haji seorang nak pergi, dia sewa satu bas, dua bas hantar pergi, nak balik pula sewa satu bas pula, kan. Mungkin ada betulnya dengan apa sunnah Nabi, iaitu sunnah bila orang balik haji kita pergi minta doa, tolong doakan ampun dosaku. Sebab dia bersih ni, orang yang tak ada dosa, mulut mesti makbul, kita pergi tolong doa keampunan. Dia doa kat kita pula, kalau dia diterima oleh Allah Ta'ala, doanya pula sampai pada kita juga termasuk orang yang diampunkan dosa. Tapi zaman dulu, zaman tak ada WhatsApp, kan, nak tunggu dia balik barulah kita boleh minta. Sekarang ni kita boleh WhatsApp dah, yang kau kat Arafah tolong doakan aku, demikian. Kirim, sampaikan doa. InsyaAllah nama kita juga disebut oleh mereka termasuk dalam orang yang diampunkan dosa. Allah ampun dosa orang yang berada di Arafah dan orang yang disebut oleh orang yang berada di Arafah. Kita duduk Malaysia, dia sebut nama kita, masuk sekali. Itu hari Arafah sangat hebat. Sebab tu jangan kita abaikan kepentingan hari Arafah. Kadang-kadang kita ready, esok nak raya ni, nak pergi beli tu, nak beli ni, apa semuanya, kan. Tak naklah raya panik macam tahun ni, kan. Raya terkejut ni. Biar ready, kan. Tak iyalah ready juga, tapi ready juga dengan ibadah yang perlu kita perbanyakkan pada hari Arafah. Okey, terakhir kita sebut sini dalam riwayat lain, baginda bersabda, jika datang hari Arafah, Allah menyebarkan rahmatnya, barang siapa minta pada Allah baik urusan dunia dan akhirat, Allah akan berinya, walaupun tak berada di padang Arafah. Sebab tu kita anjurkan, kita yang berada di tempat lain bukan padang Arafah ni, kita hebat, muliakan. Let's go lah. Kejap let's go lah. Kejap. Kan? Jadi kita gunakan waktu daripada zuhur sampai ke maghrib tu dengan doa. Buatlah program sambutan hari Arafah dan sebagainya. Seperti mana kebanyakan ustaz-ustaz kita buat hari tersebut dengan sambutan hari Arafah. Selain itu, sabdanya, berpuasa pada hari Arafah dapat menghapuskan dosa setahun ke belakang dan setahun yang akan datang. Hikmah yang terdapat pada dua hari raya kaum muslim ini hanya Allah yang tahu. Namun pada kedua hari raya itu mereka sangat gembira dan kegembiraan terbesar bagi mereka adalah diampuni dosa mereka. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kata, setiap hari yang tak terlibat dengan dosa itu adalah hari raya, hari kegembiraan. Gembira, lalu hari tak terlibat dengan dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita peluang untuk diampunkan segala dosa kita dan kita bertemu akan dengan 10 terawal Zulhijjah nanti, insya-Allah. Azam pada 10 terawal kita maksimumkan amal ibadah kita. Mungkin macam biasa, boleh jadi macam biasa, hari-hari kita sembahyang berjemaah, sembahyang fardu, sembahyang sunat ini dan itu. Okey, kita buat dengan niat nak mengagungkan hari 10 terawal Zulhijjah, masya-Allah gandaan pahalanya. Mungkin hari-hari kita sedekah, masuk tabung masjid, masuk tabung kuliah. Tapi hari itu niat, aku buat ni kerana nak mendapat fadilat 10 terawal Zulhijjah. Kerana Allah Ta'ala. Kan? Maka kita nak datang kuliah, hari-hari kita datang kuliah, kebetulan 1 bulan ada kuliah, kita datang nak mengagungkan hari 10 terawal Zulhijjah. Masya Allah gandaannya sangat besar. Wallahu ta'ala alam. Kita dah penghujung kitab ni. Nantilah kita bincang apa nak sambung pula kitab lepas ni. Cuma tajuk kita yang terakhir nanti tentang Nabi Muhammad SAW wafat. Cerita tentang wafat Nabi Muhammad SAW sebagai penutup tajuk kitab kita ini. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah anfa'na ma'allamtana wa'alimna ma yanfa'una wa barikana fi. Allah barikana fi hadha al-yawm, barikana fi jam'ina hadha, barikana fi qira'atina hadhihi, waj'al hujjatan lana la 'alaina waj'al syafi'an lana yawm al-qiyamati ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah ila hadrat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbalallahu minkum.